Ni aku nak cakap dengan kau. Kau sewa rumah ni. Kalau pukul 2 pagi, kalau kau dengar bunyi orang ketuk pintu, dia akan ketuk betul-betul pukul 2 pagi. Jangan buka pintu Jangan buka pintu. Padah nanti. Yelah, pukul 2 pagi 2 pagi jangan buka pintu. Kalau bunyi orang ketuk pintu, aku ingatkan kau lagi. Tolong jangan buka. Nanti padah. Pendengar Ria 897, pengalaman yang diketengahkan datang daripada beliau hanya ingin dikenali sebagai Faizal. Berkongsi satu peristiwa pernah beliau alami ketika menyewa sebuah rumah. Entah macam mana, mula-mula tukang sewa ni, saat saya telefon, bercakap dengan dia, berjumpa dengan dia, pergi tengok rumah, nampak okey, nampak normal. Tapi masalahnya mula timbul selepas saya dah bayar duit deposit. Saya dah bayar duit 1 bulan duduk sewa, 1 bulan duit cengkeram. Dah semua dah selesai. Hari itu dia datang ke rumah yang saya sewa, yang beliau miliki, katanya Faizal. Dia serahkan saya kunci peti surat. Waktu itulah tiba-tiba wanita ni yang menyewakan saya rumahnya berubah pula cara dia bercakap atau melayani saya. Pendengar Ria 897 FM, dengan ada suara yang menyeramkan, menakutkan, dia kata dengan saya, kalau pukul 2 pagi dekat rumah ni kau dengar bunyi orang ketuk pintu, jangan buka pintu. Naas, kata wanita ini. Saya takut. Saya ulangi apa dia cakap. Dia kata jangan buka pintu kalau kau tak nak naas. Saya nak menegur pun saya takut. Dalam hati, apa cerita pula ni? Tiba-tiba keluar. Sebelum ni datang pertama kali jumpa tak ada pun cakap tentang 2 pagi ada ketuk pintu lah bagai. Pendengar Ria 897 FM, Faizal menceritakan dia pun dah duduk dekat rumah tu dah hampir seminggu lebih. Saya tinggal dalam rumah ni menantikan kehadiran keluarga saya. Keluarga saya akan datang dalam masa 2 minggu. Saya duduk rumah tu dah seminggu lebih. Lagi beberapa hari keluarga saya akan datang, akan tinggal dalam rumah ni. Ini salah sebuah rumah di Shah Alam, Malaysia. Lebih tepat lagi dekat kawasan Seksyen 12 Shah Alam, Malaysia. Saya ni adalah orang asal Melaka. Isteri dengan anak-anak akan datang dalam masa beberapa hari dari Melaka dan akan tinggal dekat rumah Shah Alam ni lah. Sementara saya
Akan ke kerja, mereka akan duduk dalam rumah ni. Saya pun kuati juga sebenarnya. Kuati ni. Jadi pendengar Ria 897. Seminggu lebih saya duduk dalam rumah ni. Sampaikan pada satu malam. Siapa pula lah datang ni? Aku nak tidur pun susah ni. Hai, tak sabar pula. Nanti. Kejap. Saya ya Allah. Tak sabarlah. Manalah orang ni? Mana orang? Tadi bukan main ketuk lagi. Siapa ketuk tu? Ha? Jangan main-main lah. Pukul apa ni? Pukul apa ni? 2 pagi dah. 2 pagi ketuk-ketuk pula. Bodoh betul lah. Bodoh lah. Apa ketuk-ketuk rumah orang lepas tu tak ada orang kat luar. Alamak. Pukul 2 pagi ketuk-ketuk ni apa? Astaghfirullahalazim. Pukul 2 pagi. Ingat. Pukul 2 pagi. Kalau ada bunyi ketuk, jangan buka. Kalau tak, naas. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya baru teringat. Selepas saya buka pintu pukul 2, saya baru teringat akan pesanan yang saya terima seminggu lebih yang lalu. Saya dah buka pintu, Casey. Saya dah buka pintu. Casey memang benar. Saya masuk balik dalam bilik. Saya baring di atas katil. Tengah baring dekat atas katil, tiba-tiba dekat ruang tamu yang gelap, saya nampak ada kelibat perempuan rambut panjang lari dalam keadaan membongkok. Lari, Casey. Tengah baring ni. Astaghfirullahalazim. Apa aku dah buat ni? Aku buka pintu. Aku dah buka pintu ni. Pukul 2 aku buka pintu ni. Tiba-tiba, Casey, saya nampak dengan jelas. Saya tutup pintu, baring dekat atas katil, dalam keadaan ketakutan, tutup pintu bilik.
Pintu bilik dah tutup tengah baring. Saya baca surah, baca berkali-kali, ulang. Baca lagi, ulang. Ulang. Tiba-tiba pintu bilik dengar bunyi cakaran dekat pintu bilik. Kuatkan semangat, baca surah, ulang. Baca surah, ulang. Pendengar Ria 897 kata Faizal, sampai esok saya telefon orang yang menyewakan saya. Casey, rupa-rupanya saya tahu kenapa. Hello. Cik Nia ke ni? Ni aku Cik Nia. Siapa ni? Ni saya Cik Nia, Faizal. Ada apa Faizal? Cik Nia, semalam pukul 2 pagi ada orang ketuk pintu. Habis? Saya buka pintu, Cik Nia. Ya ampun. Kau buka pintu? Pendengar Ria 897. Faizal mengatakan ini kemungkinan satu skim penipuan. Sebab Cik Nia selepas itu menawarkan, katanya, kau dah buka pintu, dah masuklah dalam rumah tu. Kau nak aku kena panggil pakar ni. Pakar akan tolong kau halau benda tu keluar. Saya kata, boleh Cik Nia, boleh. Tak cakap apa-apa pun tentang duit bila saya bercakap dengan Cik Nia. Pakar tu datang hanya dalam masa 10 minit. Datang, dia buat sesuatu depan saya, kemudian dia kata, dah selesai pun. Dah. Jangan buka pintu lagi pukul 2 pagi. Terima kasih. Terima kasihnya apa benda? RM300 mana? 300. Engkau ni. Dah aku tolong halau. Kau nak aku lepaskan balik? 300? Dah duit saya terkopak, Casey. RM300. Kisah selanjutnya ini berlaku di salah sebuah hotel. Yang ini, kejadian ini diceritakan oleh pengirim kita bernama Safura. Beliau berkongsi kejadian ini berlaku pada tahun 2008 di mana beliau dengan suami telah pun menyewa sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Entah benar ataupun tidak, ingat seperti yang saya katakan, anggaplah hanya sekadar hiburan. Jangan terikut-ikut dan mudah percaya dengan apa yang anda dengar. Kisah Safura, pendek, ringkas dan padat. Ini berlaku dekat hotel, Casey. Waktu tu adalah malam yang kedua saya dengan suami menginap dekat hotel yang dimaksudkan ini di Kuala Lumpur. Suami saya dah masuk alam tidur dah. Dekat sebelah saya tidur dengan nyenyak berdengkur. Saya tengah baring dekat atas katil, tak boleh tidur. Ini memang tabiat saya, Casey, tidur lewat. Dekat Singapura tidur lewat. Keluar negara pun, saya tetap tak boleh lelapkan mata. Tengah baring dekat atas katil. Jadi baring dekat atas katil ni, dekat depan saya ada rak-rak televisyen. Di sebelah kanan adalah meja yang ada cermin untuk bersolek. Tengah baring ni, Casey. Ya, tengah baring. Saya terpandang dekat cermin yang ada di atas meja almari solek yang disebutkan awal tadi. Tengah baring, saya tengok TV, tengok cermin tu, pandang cermin. Pandang TV, tengok cermin tu lagi. Tengok TV, tengok cermin tu lagi. Beberapa kali ni, saya tak tahu kenapa, saya macam tertarik lah untuk memandang ke arah cermin tu berkali-kali. Sampaikan pada satu waktu, pendengar Ria 897 FM, tengah baring ni, tiba-tiba saya ternampak. Kasi dalam cermin tu nampak refleksi lah. Reflection sudut bilik hotel yang saya tinggal dengan suami kan.
Apa benda tu? Saya nampak ada orang berpakaian jubah hitam panjang dalam keadaan gelap sedang berdiri dekat sudut bilik Casey. Jadi pendengar Ria, bila saya tengok cermin tu, saya nampak refleksi susuk tubuh berjubah hitam di sebelah kanan lah. Sebab refleksi tu betul-betul sebelah kanan saya dekat penjuru bilik. Saya tengok, apa benda tu? Jadi bila nampak refleksi dekat cermin, saya pun toleh. Toleh tengok sebelah kanan, tak ada apa-apa. Tengok balik refleksi, benda tu dekat situ. Terus meremang ke si bulu rumah. Saya tengok cermin lagi, buat kali kedua, benda tu dekat situ. Saya toleh untuk pandang ke arah sudut yang mana benda tu ada. Tak nampak pun. Pendengar Ria 897. 2 kali tengok cermin, saya toleh tak nampak. Saya kejutkan suami. Bang. Ada apa? Bang, bangun kejap bang. Tolong saya bang. Suami saya bangun. Ada apa yang? Bang, tolong buka lampu bang. Hah? Buka lampu? Bang, tolong bang. Suami saya bangun. Suami saya hidupkan lampu. Duduk dekat katil, kata, kenapa ngawak ni? Saya tengok cermin 2-3 kali. Tengok cermin, refleksi seseorang berjubah hitam tidak lagi kelihatan. Saya kata pada suami, bang, saya tak sedar hati bang. Abang tukar tempat dengan saya bang. Abang tidur tempat saya tidur tempat abang. Casey, suami pun dengan saya tukar tempat. Tidur buka lampu, TV saya memang nyalakan. Saya cuba. Akhirnya saya terlelap tidur sampailah ke pagi. Misteri Jam 12. Baik, kisah berikut ini datang daripada Sri, seorang pendengar yang berkongsi. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Ibu saya ni sekarang, kata beliau lah ketika email ni dikirimkan, ibu saya sekarang ini dalam keadaan tidak begitu sihat. Ya. Beliau mempunyai masalah peringatan. Ingat lupa. Kadang-kadang dia ingat. Ya, semua dia boleh cakap. Kadang-kadang dia lupa, Casey. Yang selalunya dia akan lupa lah. Ingat tu memang jarang-jarang berlaku. Dan bila dia dalam keadaan lupa, dia akan menunjukkan satu perangai sikap yang lain, yang amat berbeza. Apa perbezaannya? Dia akan cakap, dia akan ternampak sesuatu, dia tengah bercakap dengan seseorang, dia akan tunjuk-tunjuk dekat tingkap. Jadi pada satu malam tu, saya ni dalam bilik dengan suami tengah duduk berbual. Tiba-tiba saya dengar ibu saya dekat bilik sebelah marah-marah, kata. Marah-marah. Saya dengar daripada bilik saya dengan suami ini, Sudahlah, pergi. Jadi saya kata, bang, tengok mak bang. Bangun Casey. Saya bangun. Kata Sri, pergi bilik mak. Mak, kenapa mak? Sudahlah, pergi. Jangan masuk rumah ni lagi. Sudah, aku dah tak nak tengok dengan kau lagi, muka kau lagi. Pergi. Sudahlah. Mak, ni Seri ni mak. Kenapa mak? Tiba-tiba mata mak saya, Casey, memandang ke arah tingkap. Mak, tak adalah. Kau tengok ni, degil dia ni. Mula-mula aku elok lah kasih dia masuk dalam rumah. Kasih masuk apa mak? Sekarang ni dia
takut-takutkan cucu aku. Anak saya 2 orang tengah tidur dalam bilik mereka. Saya pusing cakap dengan suami. Bang, abang tengok kan budak-budak bang? Yalah. Suami saya pergi bilik budak-budak. Bang, budak-budak okey bang? Okey yang. Mak, kenapa mak? Tak ada. Aku cakap. Mula-mula, aku kasih dia masuk. Masuk dalam rumah ni. Untuk jadi kawan aku malam-malam, kawan berbual. Aku cakap dengan dia duduk sini. Jangan pergi mana-mana, nanti cucu aku nampak takut. Tapi tadi, dia mati-mati nak pergi masuk bilik cucu aku. Aku marahlah, aku kata pergi, sudahlah pergi. Pendengar dia, saya terdiam buat seketika. Apa mak aku cakap ni? Dalam hati okey. Mungkin mak aku nyanyuk, kurang sihat. Jadi saya cakap pada dia. Mak, tak ada orang kat sini mak. Ya, mak jangan fikir-fikir sangat. Casey, mak saya tengok. Kau fikir aku gila? Aku tak gila lah, Seri. Sudahlah, mak. Mak tidur, Mak tidur. Saya temankan mak kejap. Hei, kenapalah orang ni susah nak percaya cakap aku? Aku ni tahu dah tua, tapi aku tak gila. Aku boleh nampak. Mak, sudahlah. Mak tidur-tidur, Mata mak saya sekali lagi. Tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan. Mata bergerak. Kemudian dia cakap. Hei, engkau, tolong aku. Tolong tutup pintu. Mak, sudahlah mak. Casey, pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan. Mak saya cakap, sekali lagi Hei, tolong aku. Tolong tutup pintu ni cepat. Casey, pintu bilik mak saya tutup. Saya tengok mak saya. Kan? Aku dah cakap dengan kau. Dia ada kat sini. Kau tak percaya cakap aku? Kau ingatkan aku gila? Aku tak gila lah. Aku cuma nak menghalang dia dari masuk bilik cucu aku. Abang! 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 Suami saya datang, ya. Bang, can you just azan dalam bilik ni, bang? Azan, tolong saya, bang. Azan, bang. Suami saya pun mula azan. Bila suami mula azan, setengah jalan anak 2 orang dalam bilik bangun. Mama! Mama! Anak saya 2 orang bangun, kata Seri. Saya masuk bilik sebelah. Saya peluk anak saya, bawa anak saya pergi dalam bilik saya. Duduk atas katil dengan anak-anak. Suami dengar habis azan. Mak dekat sebelah. Suami tanya, Mak, dah keluar belum, Mak? Tak ada nampak apa muka dia. Baguslah kau azan. Kelang kabut dia lari. Suami masuk bilik. Malam ni budak-budak tidur sini sudahlah. Saya, suami, 2 orang anak kami tidur dalam satu bilik. Rupa-rupanya selama ini saya ingatkan mak saya ni tak betul. Mak saya ni tak betul. Mak saya ni mungkin menyanyuk. Rupa-rupanya bila dia bercakap dengan seseorang,
atau dengan sesuatu. Dia memang benar-benar tengah cakap dengan sesuatu. Misteri Jam 12. Okey, ini kisah yang saya terima ni, kiriman daripada seorang ibu, ya, seorang ibu yang berkongsi pengalaman. Lebih tepat lagi, ialah seorang ibu yang mana ibu ni mempunyai anak, ya. Anaknya yang diceritakan ini ada beliau ni adalah seorang nenek lah, jadi anaknya melahirkan seorang anak cucu lah. Jadi seorang nenek boleh saya kongsi sama. Tapi sebab bila tengok gambar ni, dia ada kirim melalui Facebook. Katanya Casey dah baca kisah. Kebetulan saya akan bacakan kisah yang dikirimkan ni. Sebab menarik sangat-sangat kisah daripada seorang nak cakap nenek, tengok gambar muda. Ini melalui Facebook lah yang saya terima ni. Terima kasih pada pengirim kita yang ingin hanya dikenali sebagai dengan nama samaran, ya, bukan nama sebenar. Saya gunakan nama samaran Mia, ya, Mia. Nek Mia, bolehlah Kak Mia lah, dia panggil Kak Mia. Jadi kata Kak Mia, menurut kisahnya sini, beliau ada seorang anak berusia 22 tahun. Ya, 22 tahun. Dan anak saya pada usia 22 tahun tu dah berumah tangga lah. Dan Alhamdulillah dikurniakan seorang cucu. Jadi beliau ni dah jadi nenek. Apa yang nak diceritakan ini? Inilah yang ingin dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Bila anak saya melahirkan, saya adalah orang yang paling gembira sangat-sangat mendapat cucu yang pertama dalam keluarga. Biasalah orang yang hamil ni dan melahirkan akan ada pantang. Tak boleh keluar rumah, anak-anak duduk rumah, macam itulah. Saya lah yang menjaga anak saya, yang menjaga cucu saya, Casey. Saya ada seorang lagi kawan. Kawan saya ni akan datang rumah. Datang rumah hampir setiap hari, tanpa putus, untuk melakukan urutan selepas bersalin. Sebab untuk pengetahuan Casey dan pendengar-pendengar yang lain, kalau seorang wanita ni hamil, dalam masa 40 hari, waktu itulah tubuh wanita ni mudah untuk dikembalikan kepada bentuk asal. Selepas 40 hari, cubalah. Bukan tak boleh, tapi agak sukar. Sebab itu 40 hari ini kena ikut pantang. Tak boleh minum air sejuk, minum air panas. Air suam pun tak boleh minum. Air panas digalakkan. Selain dari itu, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Kenapa? Sebab nakkan badan kembali pada tahap optimal. Katanya nenek kita lah, ataupun akak kita lah, yang berkongsi kisah. Jadi, anak saya sesi urut, ya, kemudian cucu saya pun sama. Cucu yang pertama ni, dia ada sesi untuk keluarkan susu dari badan. Tahu tak, pendengar-pendengar Ria, tanya puan ini, kanak-kanak ni, kalau dia baru lahir, bahagian dadanya, kalau ditekan dan urut, akan keluar cecair putih daripada bahagian dadanya. Akan keluar. Itu adalah darah yang kotor yang terperangkap. Kalau tidak, lama-lama disimpan, budak tu boleh kena demam. Jadi saya banyak pelajari dengan kawan saya yang tukang urut. Sebabnya sebelum ni tak tahu apa-apa, tak pernah bercakap tentang urut-mengurut. Sebab saya tahu dia buat urut untuk orang bersalin, tapi maklumlah belum ada peluang. Sebabnya anak saya pada waktu itu semua masih bersekolah, belum berumah tangga, belum ada melahirkan. Jadi akhirnya bila anak saya melahirkan, barulah saya belajar banyak benda daripada sahabat saya yang memang berilmu orangnya. Antara nasihat yang diberikan, kalau boleh jangan tidur tepi tingkap. Katanya teman kita ni lah, pendengar nenek kata, temannya nasihatkan kalau yang baru bersalin, anak-anak ni jangan tidur tepi tingkap. Kalau tak boleh juga, tingkap tu tutup dengan langsir. Dan anak kecil khususnya jangan letak dekat bawah tingkap. Jangan. Letaklah jauh dari tingkap.
Kenapa? Kerana benda tu akan datang singgah dekat tingkap. Singgah, Casey. Dia akan singgah dekat tingkap. Jadi dengar kata-katanya, saya ikut nasihat. Dan sememangnya benar, Casey. Malam tu, anak saya dekat dalam bilik. Saya kata malam ni cucu biar tidur dengan saya. Ada katil kan, baby cot, letak dekat bilik saya. Saya letak baby cot tu jauh dari tingkap, tepi katil. Cucu tengah tidur dengan nyenyak. Anak saya dekat bilik dia tengah tidur. Saya tidur dengan cucu saya. Tiba-tiba, Casey, tingkap bilik saya ni langsir ditiup angin. Naik tinggi. Tinggi sangat. Jadi anda bayangkan tengah tidur. Tiba-tiba tingkap ditiup angin. Langsir naik begitu tinggi. Hui, kuatnya angin. Lalu saya terpandang pada tingkap yang mana langsir saya naik berkibaran. Dan bila langsir itu berkibar, dia menghasilkan bunyi yang bising lah. Macam kutuk, 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 kutuk. Dan saya takut cucu saya dengar, nanti terbangun. Bila cucu saya bangun, akan mengganggu tidurnya. Bila dia bangun akan mengganggu tidur. Nanti dia akan menangis cari ibunya. Dan ibunya tak boleh rehat. Jadi saya pun bangun. Saya nak tutup tingkap, Casey. Rumah saya ni tingkat 8. Tingkap bilik rumah saya tingkat 8. Daun tingkap terbuka. Jadi saya nak gambarkan sedikit pada semua yang sedang menonton ni. Kalau tengok luar tingkap, sebelah kanan tak ada apa-apa. Tingkap rumah jiran sebelah lah. Sebelah kiri, tembok. Tembok tu adalah tembok tandas. Dekat tembok tandas tu, atas ada ventilation window, kan? Jadi antara ventilation window, kemudian ada tembok, kemudian ada sedikit batu, ruang. Kalau orang nak berdiri dekat situ, boleh. Ini masalahnya. Tengah berdiri angin tiup dengan kuat. Saya pun bangun pergi dekat tingkap, nak tutup tingkap ni. Saya tengok sebelah kanan dulu. Kanan tu menghadap rumah jiran sebelah lah, bersebelahan dengan saya tingkap kami. Saya pun tarik tingkap sebelah. Kemudian tengok sebelah kiri nak tarik. Astaghfirullahalazim. Casey, saya nampak ada perempuan tengah diri dekat ledge, on the ledge, dekat tembok sebelah kiri, Casey. Siapa? Saya tarik tingkap, tutup, terus tarik langsir. Sebab saya ada 2 langsir. Day curtain yang saya pasang, day curtain. Night curtain saya tak tutup. Saya tarik night curtain untuk terus tutup semua. Casey, selepas tutup tingkap, saya naik atas katil. Tingkap dah tak nampak dah tutup dengan langsir. Cucu saya tengah tidur. Meremang bulu rumah. Saya dapat rasakan macam ada benda dekat tingkap. Tingkap bilik saya tak nampak sebab dah kena tutup dengan langsir. Tapi saya boleh rasa, Casey, there's something out there. Terima kasih. Selamat tengah malam. Kak Wati katanya di sini, Casey, kakak adalah salah seorang anggota ahli kumpulan paranormal. Just 2 weeks ago, kami mengadakan satu eksperimentasi di mana kami telah pun pergi ke salah sebuah kawasan di Pulau Ubin. Lebih tepat lagi, Semak Samun dekat sebatang pohon. Dan telah melakukan sesuatu, Casey. Dan pengalaman kakak memang tak boleh dilupakan. Pandangan kakak pun dah berkongsi ni. Saya cubalah bacakan di sini daripada Kak Wati. Berkongsi tentang aktiviti paranormal yang beliau turut serta 2 minggu yang lalu. Jadi waktu tu kami telah pun pergi ke Pulau Ubin, Pulau Ubin, dan telah melakukan satu eksperimentasi menggunakan video kamera
dan kami memilih sebatang pohon. Lama juga Casey, grup leader saya mencari, membuat research untuk mencari pokok yang dimaksudkan dekat kawasan Pulau Ubin, Bukit Puaka. Dekat Bukit Puaka ni, kalau Casey lalu Jalan Semak, akan jumpa sebatang pohon. Pokok ni adalah pokok paling besar berbanding dengan pokok-pokok yang lain dekat kawasan Bukit Puaka. Jadi apa yang dilakukan adalah kami menggunakan benang hitam. Lilit benang hitam tu sebanyak, dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kami kena lilit pokok tu sebanyak 44 lilitan benang hitam. Selepas 44 lilitan, benang tu kami tarik ujung, dan yang lain saya tak boleh jelaskan, ya, takut nanti ada yang ikut dan buat pula. Dia tarik benang tu dekat ujung tu, dia buat apa, dia tambah apa, gedebak-gedebuk, tak perlulah yang lain tahu. Walaupun ini hanya sekadar hiburan, kadang-kadang manusia ni, ya, cakap jangan buat, nanti dia buat juga. Dah nanti saya bersalah kat sini. Jadi kata Kak Wati, itu yang dilakukan. Kemudian dekat pokok ni, tim leader saya mengambil paku panjang Casey. Dia bukan paku dinding, dia paku orang buat rumah kampung. Dia punya panjang macam tu lah. Dia tak boleh paku dinding ke, paku kayu tak boleh. Paku untuk buat rumah yang panjang tu. Ambil paku tu sebanyak ... Kemudian paku pada pokok dengan membaca, pun tak boleh sebutkan, tok 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 tok. Jadi anda bayangkan benda ni, kata Kak Wati, semua berlaku pada waktu malam. Paku tu dipakukan dalam keadaan dia tak boleh 90 darjah, 45 darjah dari atas ke bawah. Sebanyak beberapa paku lah yang disebutkan di sini. Kemudian kita tarik ujung benang hitam tu yang dah dililit, dan kita buat sesuatu. Kita letak kamera dekat depan pokok. Casey, hanya dalam masa 33 minit. Yang tepat 33 minit. Setelah tu, semua di antara kita terdengar dalam hutan Casey, dekat Pulau Ubin, Bukit Puaka, terdengar dengar ya 897 FM. Kata Kak Wati, dengar suara perempuan menangis. Itu yang kami nak rakamkan. Dalam video tak nampaklah ada orang menangis ke, tak ada. Tapi dengar dengan jelas suara tangisan. Jadi kenapa agaknya kita kena lilit dengan benang hitam? Kenapa? Pertama. Kedua, kenapa kena paku? Paku tu untuk keluarkan makhluk ni. Dia akan keluar menangis, kesakitan. Tapi kenapa kita kena lilit dengan benang hitam? Kalau tidak, bila dia keluar, dia akan menangis, dan kemudian dia akan menjadi marah, dan kemudian dia akan serang. Serang Casey, kata Kak Wati. Jadi bila kita lilit dengan benang, dia tak boleh keluar. Dia hanya berada dalam pokok dan menangis dan terus menangis. Dan sebelum kita akhiri eksperimentasi, kita akan cakap. Cakap dengan dia, aku sekarang nak bebaskan kau. Kita kena tarik paku tu. Kita akan tarik paku. Tapi dengan satu syarat. Kau kena janji yang kau tidak akan menyerang kita dan ikut antara kita semua balik. Selepas dia setuju, barulah benang hitam tu kita buka lilitan. Supaya kalau dia mungkir janji, ada benang hitam tu. Jadi itulah kisah yang dikongsi oleh Kak Wati melalui private message 2 minggu yang lalu di Pulau Ubin, Bukit Puaka. Daripada tadi saya nak jawab panggilan, asyik lupa je.
Dah berseronok berceritakan. Okeylah, ni last lah. Ni satu pemanggil walaupun dah pukul 2 ni Harap pemanggil dapat ringkaskan kisah ya. Pukul 2 ni saya kasih tambah sikit bonus lah Bonus hujung minggu 669 11897. Hello Ria. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum Pak Raden. Waalaikumsalam. Silakan Pak Radin. Silakan. Ya, ringkas ya. Ringkas. Tadi Pak Radin, kamu ada sentuh pasal Pontianak kan? Tapi Pak Radin tahu tak, di antara manusia yang bukan zalim, tapi tepiat kezaliman dipanggil orang. Zalim tu tak apa, ini tepiat lah Casey. Casey tahu tak? Saya tahu zaman sekarang ada juga wujud, ada juga manusia, orang kata pakar-pakar. Casey tahu tak, yang memelihara Pontianak. Itu pasal kisah tahu Pontianak ni adalah satu bahan, orang kata orang pakar yang dulu, orang boleh simpan cekak ni kisah. Kalau orang Melayu cakap cekak, zaman dulu takut malam-malam nak menyebut Pontianak kan. Jadi Pak Dia cakap ringkas pasal tak nak panjang melirik dah pukul 2. Sebenarnya Pak Dia cakap ikhlas, orang ketika rekan. Ada satu daripada tak kala Pak Den pernah bantu seorang orang ketika rekan yang pernah orang ketika rekan dia pelihara Pontianak untuk menganyanyai orang ketika rekan apa tahu untuk melepaskan dendam dia gitu. Dendam dia kerana apa orang ketika rekan ringkas cerita Pak Dia cakap ikhlas dia orang ketika kadang ada benda yang dia tak suka tu dia akan Pontianak ni kasi dia orang ni adalah satu makhluk yang apabila ada juga orang tak percaya bukan kerana dia bomoh atau dukun, dia dalam golongan orang zaman dahulu ada arif dalam memelihara Pontianak. Pontianak ni adalah satu bahan orang boleh memperhambakan. Tengok tak, selalu kita memperhambakan diri pada Allah tapi setan pula nak Pontianak pula diperhambakan. Ini potong cerita sebenarnya dalam alam misteri Pontianak ini Pak Dia cuma cakap ringkas pada pandangan sebagai pakar dalam perjalanan ilmiah alam gaib ni kasi. Pontianak ni orang kata ada dua kategori kasi. Satu yang tak jahat adalah yang berterbang berleluasa, orang kata dari alam rimba ke pokok ke rumah-rumah flat. Itu kadang orang berkembaraan, orang kata the roaming night lives of the unseen force. Tapi yang paling sedih dan paling jahat sekali adalah Pontianak peliharaan manusia kasi. Pak Din tak nak cerita panjang, buat panjang cerita, cuma Pak Din ceritakan Islam Pontianak ni kasi. Ni Pak Din cakap satu pengalaman Pak Din Pak Din pernah nampak Pontianak ni dia boleh menjelma jadi kucing warna hitam. Apa sebab dia tak nak menjelma warna-warna lain? Warna hitam ni tak tahulah apa ilmiah yang alam gaib selalu menjelma apa benda di dalam bentuk warna hitam. Kasi tengok tak, kadang lembaga orang nampak warna hitam, kadang penunggu kita nampak the dark shadows, bahasa orang putih cakap the dark shadows, atau Melayu kita cakap bayangan hitam. Itu pasal Pak Din cakap ikhlas. Ini cerita Pak Din. Satu malam Pak Din pernah balik, orang kata Pak Din nampak satu kucing, betul-betul seperti kucing. Dia tengok Pak Din tengok dia. Lepas Pak Din baru membantu hamba Allah lah. Tapi bila Pak Din tengok dengan dia nak terkam Pak Radin, Pak Din takkan binatang kecil gini macam lawa gini kucing hitam takkan nak attack aku pula. Sekali Pak Din tahu dia bukan gini. Kasi itu apa? Bila Pak Din tengok dia macam agak lari gitu. Pak Din baca juga lah apa ni pagaran kalimah untuk kita. Sebab apa? Setiap apa baca kesi juga Pak Din nasihat bakal keluar bertugas ke apa, jangan lupalah orang kata pagaran diri kita dengan kalimah. Kasi kalimah kalam Allah lah, bukan kalimah mantra ke apa. Jadi apa terjadi bila Pak Din tengok gini Pak Din cuba nak tangkap dia lah. Pasal kucing biasa ingat dia lapar ke apa. Tapi bila Pak Din cuba nak tangkap, dia macam kadang-kadang kasi dia menjelma macam gini, tapi dia masuk dekat satu tepi batu tu, dia tembus batu tu. Bila dia tembus dia lari, betul-betul dia jadi Pontianak. Kasi itu pasal kadang-kadang malam dua kasi rahsia Pontianak ni kalau kita nak tahu dia datang. Nombor satu, dia macam bentuk apa tahu, itik serati. Dia punya kekek tu macam itik serati. Nombor dua, dia boleh menjelma jadi satu macam haiwan. Orang kata jangan kata jin aja boleh menjelma jadi ular kasi. Tapi Pontianak dia boleh menjelma jadi orang kata kirakan satu bentuk kucing. Bila Pak Din nak tangkap dia tembus ini, Pak Din tengok dia keluar terus dia jadi cek pun kasi. Dan lagi satu Pak Din cakap ikhlas, orang
kata yang paling orang kata kirakan yang di antara kategori Pontianak cuma satu je KC, jagalah orang kata Pontianak yang mengembara untuk menyerang orang atas peliharaan orang. Kenapa dia dipelihara KC? Manusia yang pakar ni dia menyeksa Pontianak. Jadi apabila ada satu benda yang dia dah tahu cara ilmiah menangkap Pontianak tu dan dia suruh menyerang orang, dan akhirnya untuk apa tahu, bukan sihir, untuk mengganggu rumah-rumah tangga atau mengganggu orang kata benda-benda yang gini. Dan Pak Lee cakap Eka yang paling bahaya sekali, Pak Lee cakap ini Pak Lee cakap dengan jujur bukan Pak Lee cakap bukan mengaitkan kaum wanita. Jagalah kebersihan tatkala apabila Pak Lim pernah nampak orang kata Pontianak, orang kata membuka tong sampah dengan cara seperti magic, dapat membuka dan mencari orang kata lampen. Itu pasal dalam keadaan kebersihan tu jagalah, itu makanan Pontianak je sih. Tapi banyak cerita tentang Pontianak, tapi antara Pontianak yang paling jahat adalah Pontianak yang dipelihara oleh manusia yang dapat menguasai Pontianak dan untuk memperhambakan, untuk menyerang orang kata manusia lain. Itu sajalah untuk sementara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radin. Terima kasih.